lukiskan OGIF terlebih dahulu. So, sekarang cikgu akan share screen yang satu lagi. Oke. Oke, kita akan belajar melukiskan OGIF dulu. Ini jadwal kekerapan. Oke, soalannya lah, soalan dari buku teks tadi ya. Oke, ini soalan dia. Oke, jadwal di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. So, dia membina satu OGIF yang mewakilkan data tersebut. Dan seterusnya daripada OGIF, kita mau cari kuartil pertama, median, dan kuartil ketiga. So, OGIF ini perlu dilukiskan di atas kertas graf. Ini OGIF perlu dilukis. Oke, di atas kertas graf. So, kita akan lukiskan OGIF di atas kertas graf nanti. Tapi sebelum ini soalan lah, dia berikan jadwal ini. Tapi sebelum boleh melukiskan OGIF, perlu sediakan jadwal yang macam ini. So, perlu ada jadwal kekerapan mesti ini yang diberi dalam soalan. You kena tambah 2 untuk lukis OGIF. Untuk melukiskan OGIF, you kena ada semarang atas dan you kena ada kekerapan longgokan. Oke? Dan ini sudah kita tunjuk sebelum ini, yang kalau ada yang ikut kelas dia akan tahu. So, dia kena ada semarang atas dan kekerapan longgokan. Oke? Jadi kita akan uruskan semarang atas dulu. So, ini tambah satu kelas yang berkekerapan sifar sebelum kelas yang pertama tadi. So, ini kelas yang pertama. Ini soalan. Dalam soalan, kelas yang pertama adalah 100 hingga 149. Jadi, kena tambah satu kelas sebelum itu. Ini kita tambah sendiri. Yaitu ikut size selang kelas yang sama. So, ini 100 sampai 149. Kamu tengok pattern dia. 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So, dia ikut pattern dia kan. Jadi, maksudnya dia pakai CV 5 di sebelah sini. So, 5. Jadi, di 5, 10, 15. Ini CV 5. Dia kena ikut. Sebelum 10 ialah 5. Dan belakang kita ikut 1, 0. Itulah datangnya 50 sini. So, yang ini kita pun ikut. Ini 14, 19, 24, 29, 34, 39. Kamu nampak ke tidak? Dia memang 4, 9, 4, 9, 4, 9. Yang belakang memang 9. Belakang memang 9, sama. Jadi kita pun ikut sama. So, tengok ini 4, ini 9. 4, 9. Dia akan berulang. 4, 9, 4, 9 macam tu. Maksudnya 9, 4, 9, 4, 9, 4, 9. Dia akan sini 9. So, 9. Okay. So, itu 9, 9. So, itulah kita kena tahu macam mana tambah satu yang sebelum. Okay. Kita kena tahu tambah satu yang sebelum. Okay. Coba. Oke. Jadi kita sudah tambah dan memang dia minta tadi dalam sekejap saya tunjuk soalan tadi. Dalam soalan tadi dia ikut langkah. Step yang pertama, kita kena tambah satu kelas sebelum kelas yang pertama ini. Kita tambah. Oke, kita kena tambah satu kelas sebelum kelas pertama ini yang dengan kekerapan sifar. Kekerapan sifar. Oke.
Ini. Itulah sebab kita kena tambah. So, kita tambah di depan ni. Ini tambah 100. Ini kelas pertama tadi. Kita tambah satu yang sebelum itu. Tambah di sini. Oke. Kita tambah. Dan seterusnya kegerapan kita ikut. So, sebelah atas. Sebelah atas sebenarnya ada rumus. Tapi kalau ini, kamu perhatikan. Okay, kita sebenarnya ambil had atas kelas ini dengan had bawah kelas seterusnya. Tambah. Lepas tu bahagi 2 kan. Tapi sebenarnya tak perlu. You ambil nombor yang di hujung ini. Ambil nombor hujung ini. Okay, ambil hujung nombor di hujung ini. Lepas tu you letak perpuluhan 5. Sebenarnya kita sebenarnya dapatkan benda ini dari kiraan. Okay, dari kiraan. Mari kita tunjuk kalkulator tadi. Sekejap ah. Nah, kamu tengok dari kalkulator sini. Okay. Tutup ini lah, boleh nampak. Lagging sikit. Okay. So, untuk kira sebenarnya rumus yang digunakan ialah kelas had atas kelas ini tambah dengan had atas kelas yang had bawah kelas yang seterusnya lepas itu bahagi 2. Maksudnya 99 tambah dengan 100. Lepas itu ambil jawapan dulu. Lepas itu bahagi 2. So 99,5 itu dah datang dia. 99,5. Okay. Boleh nampak kan? Boleh faham? Kalau yang ada dengar, boleh angkat tangan sikit. Jika mau tengok, ada faham. Takut cakap tapi tak faham kan? Okay. So, jadi kenapa Tiku cakap tak perlu kira. Tapi kita kena semak dulu lah. Semak yang satu. Okay. Kalau betul memang tambah perpuluhan 5. Yang lain kita ikut pattern saja. Okay, kita tambah perpuluhan 5. Okay. Jadi kekerapan longgokan sebelum ini kita sudah belajar. Yang pertama kita tak ada kelas depan kan. So yang pertama tak ada kelas depan, jadi kita ikut yang pertama sifar. Okay. Yang kedua kita ambil jumlah di sini tambah dengan jumlah kekerapan kelas yang sekarang ini. So maksudnya 0 plus 4. Of course 0 plus 4 is 4. Taklah payah cikgu tekan kalkulator lagi kan. Okay. So apabila sampai ke kelas yang ini, kita ambil yang jumlah sebelum ini 4 tambah dengan jumlah yang kelas ini. Kelas sedia ada. So 11. Yang jadi 15. Okay, lepas itu sama. Kita sambung 15 iaitu jumlah yang sebelum ini tambah dengan yang sedia ada. Okay, sedia ada kelas ini 15. 30. Okay. Lepas itu ambil 30 ini mula di sini. Okay. Tambah dengan yang sedia ada 21. 51. Okay, kalau kamu tak tahu ini tak apa, you boleh tekan kalkulator. Ya. Tak percaya? 51. So sekarang sambung 51 tambah dengan yang ada di sini 8 59. Okay, 59 sambung di sini tambah 1 6 60. Okay. Jadi
dalam ujian kalau sudah biasa, ini tak perlu tunjuk, kita cuma perlu jawaban saja. Ini saja. 04, 15, 30, 51, 59, 60. Ini yang perlu. So, ini kiraan tak perlu tunjuk. Jadi macam mana? Okay, kalau kita tekan calculator terus sebenarnya boleh. Cuba kamu tengok ah. Yang first one memang zero, tak perlu kita. Okay, tekan. So, apabila yang ini, so kita ambil 4, 0 tambah 4. So, equal to 4. Okay. So, when you count the third one, kalau kamu kira yang ketiga ini, macam mana? You ambil juga, sudah ada 4 tadi kan? Tak perlu kamu buang dia, ambil teruskan. Tambah 11. Nah, tengok, terus tekan. Jadi, kamu ada 15 ni kan? Jangan buang dia, jangan buang ke dalam kalkulator, terus tambah yang seterusnya. 15. Oke. Oke, sudah ada ini. Sudah ada 30 kan? Oke, jangan buang ini. Jangan buang ah. Oke, lepas tu tambah yang kelas yang seterusnya. 21. Tengok kamu dapat 51. 51 sini. Jadi 51 yang ada itu jangan buang, jangan buang. Kita teruskan. Oke, tambah dengan yang kelas seterusnya. 59. 59 yang ada jangan buang, tambah dengan kelas yang seterusnya. So 60. So maksudnya yang sebelah sini tak payah tunjuk. Okey, terus tekan calculator aja. Okey, yang penting jawapan mesti betul. Dan satu lagi, jumlah di sini dia mestilah sama dengan jumlah kegerapan semua ini. So maksudnya 60 ini mesti sama dengan jumlah ini, yaitu dia biasanya akan sebut dalam soalan dia. Dia akan sama dengan jumlah. Nah, dia kena sama. Maksudnya kalau kamu kira pada hujung nanti you dapat ini 58. So maksudnya ada kesilapan di mana-mana tempat. Semak semula dan buat semula. Okay, itu maksud dia. Jadi kalau jumlah dia sama, okey, selesai. Jadi kita sudah selesai sediakan sebenarnya atas dan kekerapan longkokan. Kita sekarang perlu melukiskan ogif dia. Okey, melukis ogif perlu ada kertas graf. Okey, kertas graf. Okey, kita perlu melukis pada atas kertas graf. Sekejap, saya adjust sikit, macam gelap sikit. Sekejap ah. Okey, ini kertas graf. Boleh nampak kertas graf? Kertas graf. Okey, itu soalan tadi. Okey, ini kertas graf. So, dia tak menyebut pasal skara. So, you kena pilih. Kalau dia ada sebut pasal skara, you tak perlu. You boleh ikut skara yang diberikan. Okey, jadi disebabkan di sini jumlah dia sampai 60. Okey, 60. Jadi kita boleh pilih mana-mana skala. Kalau ikut buku teks, dia pakai skala 10 kan. Sebenarnya pakai skala 5 pun boleh. Skala 5 pun boleh. Ini pakai skala 10 untuk paksi mentangkang. Kalau kita pakai skala 5 pun boleh. 10 senang skill lah untuk kamu orang dapatkan nilai skala tertentu. Jadi kalau kita ikut skala 10, graf dia kecil. Kalau skala 5, graf dia besar sikit. Okey, kita ikut graf skala 10 dulu. Okey. Paksi mengufuk kita pakai semarang atas. Okey, lukiskan graf dengan menggunakan pensel. Okey, lukiskan paksi dulu.
Paksi mengufuk dan paksi mencancang. Oke, sekali lagi lukiskan dengan menggunakan kertas kraft dan pensel. Kalau guna pensel dengan visualizer ni dia tak nampak sangat, so paksa juga guna pen. Jadi biasanya kita akan gunakan pensel. Okey. Jadi yang bawah ni kita akan tuliskan sebelah atas dia. Iaitu ikut yang ini. Okey. So kita akan ikut dia 99.5. Okey. So ini 149.5. Okay, 399.5. Okay, 99, 14, 9, 19, 9, 249, 299, 349, 399. Okay, 0.5. Okay. Okay, so kita sudah dapat ini. Jadi disebabkan ini sampai 60. Sekejap, dia kacau. Okay, sampai 60. Jadi kita gunakan skala. Sepatutnya boleh guna skala 5. Tapi kalau buku teks dia pakai skala 10, kita ikut dia skala 10. So skala 10 maksudnya sini, ini sifar. Okay, kita sentiasa pakai 2 cm. Okay, hari itu cikgu sudah tunjuk, kita gunakan 2 cm pada kertas kraft. 2 cm maksudnya 10 petak. 10 petak. So ini dia pakai sifil 10. 20. 30. 40. 50. 60. Dia sebetulnya sampai 60 saja. Yang lain kita lukis, kita tulis, tapi dia tak berfungsi nanti. Tapi tak apa, kita sambung saja. Ini kita tuliskan kegerapan, longkokkan. Okey, kegerapan longkokkan. Okey, ikut buku teks ni. Kegerapan longkokkan. Dan yang sebelah paksi mengufuk itu, kita ikut soalan dia. Yang ini, panah-panah. Okey, lepas tu kita tulis ke apa? Iaitu ikut soalan dia. Soalan dia pasal apa? Ini, selang kelas dia, nama dia. Iaitu pasal kuantiti garam dalam miligram. So, bawah itu kita tuliskan kuantiti garam dalam miligram, mg. Okay, itu maksud dia. Okay, lepas tu kita plotkan ikut jadual ini. Okay, kita plotkan didik ikut jadual ini. Okay, kita plotkan ikut kegerapan longkokkan ini. So, pada 99.5, 99.5 dia 0. So 99.5 0. Okay, kita plotkan satu pangkah saja. Okay, satu pangkah. Okay. So pada 149.5, 149.5 is 4. So kita kena cari 4. Okay, satu petak ialah 1.
Jadi 4 peta ialah 4. Itu maksudnya. So, dia 4 di sini. Okay. So, 4 is here. So, 199.5, 15. Ini 10, ini 20, tengah-tengah 15. Okay. Lepas tu 30. Okay, lepas tu 51. Sini 50, 1 petak ke atas. 51, 59, dan 60. Okay, so setelah plotkan titik, kita sambung dengan menggunakan freehand. Okay, freehand. Okay, so freehand to connect. Okay, ini sepatutnya gunakan pencil, sebab itu tak ada pencil. Okay, so freehand to connect. So then sambung dulu. Ini kertas main tebang-tebang lah. Okay, okay, kita kena gunakan pencil untuk sambung. Okay, ini cadangan cikgu. Kalau kita sambung, kita adjust dulu tangan. Dengan pencil kita pegang jauh sikit. Nah, kita coba tengok. Betul dapat tidak? Okay. Okay, kita sambung. Okay. Kita adjust tangan, ini pegang jauh sikit lah, pegang jauh sikit. Jangan macam ni. Ini dekat, susah mau sambung. Macam ni susah. Kita pegang jauh sikit, macam ni. Lepas tu, ini simpan atas meja. Nah, kita cuba adjust. Jangan tulis dulu, kita atau kertas dengan pen. Kalau dia ngam, tengok. Kalau dia ngam, baru kita lukis. Sebab ini pen susah sikit. Kalau pensel dia boleh. Okay, kita lukis. Dan ini nanti dulu. Kita pergi ke hujung yang lengkung dia dulu. Okay, lengkung dia dulu. Okay. Lepas tu yang ini. Kita lukiskan. Okay, so kita sudah lukiskan ogif. Kita besarkan sikit. Kita nampak semua. Okay, so ini keseluruhan ogif yang kita lukiskan. Okay, dan kita sudah ogif, dan sekarang kita perlu cari. Okay, soalan dia, lepas lukiskan ogif, kita perlu cari kuartil pertama. Okay, kuartil pertama. Okay. Kuartil pertama, kalau ikut rumus ni, kuartil pertama ialah 1/4 harap dengan jumlah kegerapan. Ini bukan nilai kuartil pertama, ini di mana tempat dia. Okay, so 1/4 dalam 60 ialah 15. So maksudnya kita pergi kepada graf. Okay, kejap saya tulis tu. P1. Okay, 1/4 darab dengan 60 ialah 15. So 15 ni bukan jawapan. 15 ini ialah tempat kegelapan yang menunjukkan kuartil pertama. So kita pergi graf, kita cari 15 pada kegelapan longkokan. Kita cari 15 pada kegelapan longkokan, kita cari 15. Okey, 15. Okey, di sini 15. So kita akan melukiskan satu garis mengufuk. Okey. Kita akan melukis satu garis mengufuk 15 di sini. Okey, lukiskan satu garis mengufuk. Okey, di sini cikgu sengaja menggunakan pen merah, tapi sebenarnya dalam
latihan kamu pakai pensel. Semua lukisan atas graf pakai pensel. Okey, lukiskan satu garis putus-putus. Okey, sampai mana kita berhenti? Sampai kita sentuh garisan graf. Sudah sentuh. Okey, lepas tu kita turun ke bawah. Okey, turun ke bawah. Okey, jadi ini adalah di sini adalah nilai kuartil pertama. Nilai kuartil pertama. So nilai dia ialah 199.5. So kuartil pertama kuartil pertama ialah 199.5. Itu jawapan dia. Okey. Jadi untuk kuartil median, tengah-tengah median ialah 1/2. 1/2 darab dengan jumlah kegelapan. So kita mahu tahu di mana. So jawapan ialah, bukan jawapan, ialah di tempat 30. Macam ini. Dia bukan jawapan 15 ni. Ini ialah tempat median. So 30. Okay, kita pergi cari 30. So dalam kegelapan lengkukan kita cari 30. Sini 30. Jadi sama juga pada 30 kita lukiskan satu garis mengufuk. Yang berputus-putus. Putus-putus maksudnya itu bukan graf, itu adalah penunjuk. Lepas tu sampai ke graf, kita pusing ke bawah. So ini ialah median. Okay. So ini kuartil pertama. Di sini, ini median. Di sini. So jawapan dari sini. So median. Okay, median ialah 249.5. Okay, ambil jawapan ini. Ini baru median kita. Okay. So yang ketiga, kuartil ketiga ialah 3/4 darab dengan jumlah kegelapan. So ini berapa? 45. So 45 ini bukan jawapan. 45 ialah di tempat kegelapan lengkukan. 45 kita cari. 40 sini. 45 di sini. Okey, kita cari 45. Sama juga kita melukiskan satu garis mengufuk. 45 di sini kan. 45. Okey. Kita melukiskan garis berputus-putus. Gunakan pensel. Okey, dan kita sentuhan di sini kita pusing ke bawah. Okey, kita pusing ke bawah. Nah, ini jawapan kita. Yang ini kita perlu baca. Okey. Nah, kita zoom sikit. Kita tengok. So, apakah nilai yang ditunjukkan di anak panah di sini ya? So, kita kena faham. 249, 299. Beza dia berapa? 299.5 tolak 249.5. Beza dia berapa? Beza dia adalah 50. Okey. Dari sini ke sini 10 petak kecil. 10 petak kecil ialah 50. Satu petak kecil berapa? Satu petak kecil berapa? Nah, ini soalan cikgu. Nah, cuba jawab cikgu. Aiman?
Aiman? 10 cikgu. Satu peta kecil berapa? 10. 10. 10? Betul kan? Kita tengok. Kalau 10 peta ialah 50. Satu peta berapa? 5. 5. Betul. Bagus. 5. So 5. Jadi kita mau kira sampai sini berapa peta? Kita zoom sikit. Zoom lagi. Ini. Okay. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya 7 peta. Okey, kita tunjuk kalkulator. So, satu peta adalah RM5. Contohnya. RM5 berapa peta? 7 peta. 35. Maksudnya nombor yang ini tambah 35. Okey, nombor ini ya. Tambah dengan 35. Dia akan jadi jawapan anak panah di sini. So, lepas itu tambah dengan 249.5. So, equal to 284.5. So, yang ini 284.5. Bagus, tadi ada siapa yang letak jawapan semua. 85.5. Siapa ni? Hafizan. Betul kan? Kenapa saya kira 284.5 ni? 249.5 tambah 7735 tambah 35 284.5. Okey, 284.5. Okey. Kalau kamu perhatikan buku teks dia mungkin jawapan lain. Dia pun 284.5. Betul lah tu? Okey. Maksudnya graf itu setepat graf yang dalam buku teks. Wah, bagusnya. Hebatnya. Bukan mau minta puji ya, tapi memang hebat sikit lah. Okey. So, jadi jawapan untuk kuartil ketiga, yang tadi 45 bukan jawapan. Jawapan untuk kuartil ketiga ialah 284.5. Bagus, Hafizan. Sekurang-kurangnya menunjukkan dia ada mengikut kelas. Bagus, very good. So, jawapan ialah miligram. Okey? Ini miligram. Ini jawapan dia. So, yang ini ialah 3/4 memang satu rumus nih. Dia sentiasa untuk kuartil ketiga. Kita mau cari kedudukan dia di mana. Kita gunakan 3/4 taraf dengan jumlah kegerapan di sini. Sini jumlah kegerapan adalah 60, jadi dia taraf 60 di sini. Jadi median sentiasa 1/2 taraf dengan jumlah kegerapan. Dan 30 ini bukan median, 30 ini kedudukan median. Yaitu dia berada pada kedudukan 30, median adalah nilai di sebelah bawah ini. Sebab sebelah bawah ini baru menentukan nilai untuk kuantiti garam, iaitu apa yang dia minta dalam soalan. Okey, kuantiti garam. So, sama juga kuartil pertama sentiasa 1/4. Kuartil pertama sentiasa 1/4. 60 ini dia berubah ikut soalan. Kalau dia jumlah kegerapan 80, you kena ikut 80. Sini 60 sebab di sini jumlah kegerapannya lah 60. So, itu maksud dia. So, boleh faham tak? Okay. So, lukiskan. Dan jangan lupa, mesti tuliskan label untuk paksi dia. Ini paksi mencancang, kegerapan longkokan, sentiasa. Paksi mengufuk, kita ikut apa yang dibincangkan dalam soalan ini. Soalan ini membincangkan pasal kuantiti garam, ID garam. Kalau soalan membincangkan berat badan, sini tuliskan berat badan dia. Ikut soalan. Sebab soalan ini gunakan untuk membincangkan kuantiti garam. Itu kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Itu maksud dia. So, kita ikut ini. Kadang-kadang yang ini dia tuliskan kelas saja. Tapi kemudian tulis kelas di bawah sini. Ini jangan tulis kelas. Jadi kalau dia guna kelas ini, kamu kena baca soalan. Apa yang dibincangkan? Yaitu apa cerita di sini.
Kalau dia kelas, sini dia tulis kelas tapi sini dia cakap berat badan atau tinggi atau panjang, kamu tuliskan panjang. Okey. Kalau boleh faham, angkat tangan sikit. Kalau tak faham, sila bertanya terus. Tengok siapa yang angkat tangan. Tania yang angkat tangan, yang tak angkat tangan. Cikgu Ya, maksudnya yang petak yang bawah yang mengufuk tadi cikgu. Satu petak tu 5 ke cikgu? A5. Ini ikut suara ini, bukan setiap kali ya. Suara ini. Jadi macam mana kita tahu? Kita kena tengok berapa beza dia. Berapa beza dalam 10 petak ini. Sebab biasa kita gunakan 10 petak iaitu 2 cm. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh ya? Ada suara lain? Kalau tak ada, kita tengok buku teks. Okey, ini sama. Okey. Dalam buku teks ada untuk menentukan kuartil pertama kita gunakan ini kedudukan kuartil. Ini bukan jawapan kuartil, ini kedudukan kuartil di mana dia berada. Kita gunakan 1/4 darab dengan jumlah kekerapan. Kuartil kedua atau kita panggil dia sebagai median, 1/2 darab dengan jumlah kekerapan. Kuartil ketiga, 3/4 darab dengan jumlah kekerapan. So ini rumus untuk menentukan kedudukan dia, bukan jawapan dia. Jawapan dia adalah di paksi mengufuk ini. So ini tempat dia di sini, kita mula lukiskan garis putus-putus dan turun ke bawah. Okay, turun semasa kita sentuh garisan ogif. Turun semasa kita sentuh. Bukan turun di tempat yang bukan-bukan. Turun, tengok dia sentuh, dia terus turun. Itu maksudnya. Okay. Satu lagi sebelum kita berhenti, yaitu persentil. Kalau itu kuartil, ini persentil, sebenarnya sama benda. Okey. Untuk sesuatu tata yang besar, ini khas untuk tata yang besar. Okey, lebih mudah kalau kita gunakan konsep persentil untuk menganalisis. Apa maksud persentil? So, yaitu kita akan membahagikan data itu kepada 100 bahagian. 100 bahagian. Okay, setiap bahagian kita kena ikut berapa jumlah kekerapan. Bahagi dengan 100 bahagian. 100 bahagian. Okay, yang sama dengan P1 hingga P100. P99. Maksudnya P1 ialah bahagian pertama, P99 ialah bahagian ke-99. So, tengok contoh ini. Okay. Ogif di sebelah, ini sudah lukis ogif. Tadi kita sudah belajar lukis ogif kan. Sekarang kita analisis apa yang kita boleh pahamkan dari ogif. Okey. Ogif menunjukkan skor ujian. Sini skor ujian. So sini ialah skor lah. Skor. Skor ujian. Kalau tuliskan skor ujian pun tak hal. It's okay. Even better. Okay, skor ujian kecerdasan. Ini PJSK lah. Yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Tak tahu syarikat apalah yang perlu ujian kecerdasan. Mungkin security guard ke apa ke. Okay. So berdasarkan ogif tersebut, kita mau cari persentil ke-10. Persentil ke-46. Okay, kita tengok ini dua dulu. Okay, persentil ke-10, iaitu cara kita tengok ialah, tengok saya ambil pen dulu. Dia sama dengan konsep kuartil tadi. Okey. Kalau persentil ke-10, maksudnya 10 per jumlah sini. Per 100. Darab dengan jumlah kekerapan. Jumlah dia, sini jumlah. 50. Okey. So, kalau persentil ke-10 maksudnya 10 per 100. Sebab kenapa per 100? Sebab kalau persentil dia mesti bahagi kepada 100 bahagian. Jadi kalau ke-10 maksudnya 10 per
100. Ini adalah wajib. 100 ni memang wajib. Okey, dia sudah set. Jadi taraf dengan jumlah kegerapan. Kenapa bukan 60? Okey. Paksi dia boleh lebih tapi tak digunakan yang di atas tu. So jangan ambil 60. So yang sampai 50 saja sebab graf dia sampai 50. So yang ini persentil dia. Okay, kita tekan kalkulator. Tak perlu tunjuklah. Ialah 5. Okey. Tapi 5 ini bukan jawapan lah. Okey. So 5 ni bukan jawapan. Jadi apa yang kita buat ialah 5 ini kita ambil tali 5 di sini. Lepas tu lukiskan garis putus-putus. Okay, iaitu macam ni. Okay, pada 5 sini kita lukiskan garis putus-putus. Dan kita sama macam kita cari kuartil tadi. Sampai ke sampai ke garisan graf, kita pusing ke bawah dan kita tentukan apakah nilai untuk petak ini. Okey. Jadi ini macam mana kita tentukan? Cuba kamu tengok ah. Ini 40,5. Ini 50,5. Jadi satu petak berapa ya? Okey, macam ni. Kita guna kalkulator, jangan susah hati. Kita tolak 50,5 tolak 40,5. Okey, sudah tolak kan 10. 10 petak, lepas tu kita bahagi dengan berapa petak sini? 10 kan? Macam itulah, senang saja. Jadi satu petak ialah 1, senang saja. Jadi kita mau tentukan nilai di sini. Ada dua cara. Satu ialah kita macam cikgu tadi. Kira berapa petak? 7 petak, 6 petak. Maksudnya ini taraf 6. Tak perlu tekan kalkulator lah. 1 taraf 6. 6 pun. So maksudnya nombor yang di sini kita tambah dengan 6. So 40.5 plus 6. Okay. So 46.5. Itulah dia datangnya 46.5. Atau you pakai cara sebut-sebut pun boleh. Sebut-sebut maksudnya, okay, kamu sebut dah. Ini 40.5 tambah 1. 41.5. 42.5, 43.5, 44.5, 45.5, 46.5. Ini pakai cara sebut. Sama saja, tak ada masalah. Sebab dia tak suruh kamu tunjuk langkah pun. So yang penting, kalau kamu mau analisis berapakah skala ini skala. Kena tahu satu petak berapa. Pakai kira ini. Sekali lagi, dia hari ini 40.5 sampai 50.5 10 petak. So you tolak. Sepuluh petak. 10, nilai dia 10. Jadi sini berapa petak? 10. Jadi dia satu petak bernilai 1. Itu sangat senang. Okey? Boleh faham ah? So dia persentil yang ke-10. Itu maksud dia. Actually also means by 10%. 10% of the total. So persentil ke-10, persentil ke-46. Sama juga. Ini sama, jumlah kegerapan 50, 100 tu sentiasa sama. 10 tu kita tukar kepada 46. Sebab dia mau ke 46. So lepas kira 23. So kita pergi cari 23. Sini 23. 23 di sini kita lukiskan garis berputus-putus. Lukiskan garis putus-putus sampai ke graf. Lukis sampai ke graf. Lepas kita pusing ke bawah. Dan kita dapat di sini. Sebenarnya kalau kamu tadi sudah kamu kira satu petak adalah 1 kan. Ini tak perlulah kira lagi, kamu pakai sebut tak. 605, 615, 625, 635. Macam ni. Sebut-sebut saja pun boleh. Sebab sini tadi kita sudah tentukan skala dia. Okey. Jadi yang ini kita main sebut pun sudah cukup. Memadai. Okey ya. So ini persentil 10, persentil ke 46. So B. Soalan dia.
Soalan B dia cakap, hanya calon yang memperoleh persentil ke 92 dan ke atas yang akan dipanggil untuk temu duga. So 92 ke atas. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh oleh seorang calon? Skor dia mesti tengok yang bawah. Persentil dia murah dari kekerapan ni. Okay, dia mau ke 92 dan ke atas. 2 dan ke atas, so 92 and above. So kamu kena cari persentil, dulu. Persentil 92. Iaitu kita kena cari tempat dia dulu. 92 over 100 multiply to 50. Ini kita tekan. (46). Maksudnya dalam kekerapan longgokan kita cari 46. Oke, kita cari 46. So ini 40, ini 45, so 46. So kita lukis di sini. Kita akan lukiskan garis putus-putus mula dari sini. Ini 46. 46. So mula dari sini kita lukis dengan berbaris, tapi tak apa, soalan sudah lukis di bawah. Nah, tengok 46. So dia lukis di 46. Nah, sini. 46 dia lukis dan sampai ke graf, dia turun ke bawah. So dia mau tengok apa markas di sini. Oke, ini sama juga. Satu peta A1, ini 70,5, 71,5, 72, 73, 74, 75, 76. So yang ini tengah-tengah macam mana ni? Okey. Sebab ini 76.5. 7.5. Antara 76 dengan 77 tengah ialah antara 76.5 dengan 77.5 tengah-tengah ialah 77. Ini perlu faham sikit. Okey. So maksudnya markah yang perlu ialah 77 dan ke atas. Jawapan. Markah yang perlu ialah 77 dan ke atas. So hanya calon yang memperoleh skor minimum 77 akan dipanggil untuk temu duga. So ini kita menggunakan OGIF untuk menganalisis sesuatu. Dia sama dengan konsep. Kalau ini OGIF untuk keputusan ujian pelajar SPM, subjek matematik. Okey, kalau dia mau tentukan P92, 92% yang dapat A. Jadi dia mau tentukan berapakah markah untuk dapat A. Dia pakai cara ini. Pakai cara ini. So yang soalan C. Berapakah peratus calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Okey, dia mau cari bilangan calon. So sebelah faksi mentantang ialah untuk bilangan calon. So dia sekarang dia terbalik. Dia berikan markah. So jadi kamu kena mula dari skor. Dia memberikan skor 57. So you kena mula dari sini 57. You kena cari 57 di mana. Okay, lepas tu lukis ke atas. Ini main terbalik. Sebab yang ini kita mula dari persentil. Kita mula dari kekerapan. Yang ini dia sudah berikan skor. Ini dia. Dia sudah cakap saya mau cari bilangan orang yang mendapat skor. So you kena mula dari skor. Ini mula dari persentil. Persentil mula dari kekerapan. Persentil mula dari kekerapan longgokan. So kalau dia mula dari skor, you kena mula dari skor sini. Maksudnya you kena cari nilai 57 dulu. So kita cari nilai 57. So sini 50 di sini. Tapi ini 50.5.
51.5, 52.5, 53.5, 54.5, 56.5, 55.5, 56.5, ini 57.5, antara 56.5 dengan 57.5, tengah-tengah itulah yang 57. So, sini 57. Jadi, bermula dari 57 ini kita lukis garis putus-putus ke atas. Kita lukiskan ke atas. Oke. Lepas itu kita pergi ke sebelah kegelapan, longkokkan. Oke. Sampai ke graf, kita pusing. Kita bukan pusing sembarangan, bukan pusing di atas, bukan pusing di bawah, atau belajar dia pusing di sini. Sampai sini, dia pusing. Buat apa? Belum sampai lagi, you kita pusing apabila sentuh graf. Nah, so pusing pada graf, kita pergi cari nilai dia. Oke, pergi. Oke, sampai sini. Oke. So, kita mendapati ini nilai 15. Macam mana tahu? Oke, sama juga 10 petak mewakili 10. 10 tolak. Itu 20 tolak 10. Memang 10 petak mewakili 10 kan. Kalau 10 petak mewakili 10, 1 petak mewakili 1. So, ini 10. Ini dengan mestilah 15. So, jawapan dia ialah 15 calon yang mendapat skor kurang dari 57. Yaitu jawapan C 50%. Nah, 15 calon daripada 50, 50%. Kalau 100 ialah 30%. Kalau 15 calon, ini jangan calon tadi, so dia 50%. Oke? So, pandai cakapkan. Nah, jadi sekarang sampai kamu. Oke, buat latihan 7.1C. Lukiskan ini, OGIF dan hantar kepada link yang cikgu akan bagi nanti. Oke, latihan hari ini. Kalau cikgu tak